Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa anza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Makkah, dan mereka melakukan perancangan dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Sadaqallahul azim. Suratul Anfal ayat 30. Yang berbahagia Saudara Saiful dan seluruh panitia program, pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun di bulan Muharram yang syarat dengan peristiwa-peristiwa besar di sepanjang sejarah Islam, tuan-tuan sekalian. Bukan sekadar ada memperingati awal Muharram, tuan-tuan sekalian, dan awal Muharram juga tuan-tuan dah jadi sinonim dah dengan kita memperingati Hijratul Rasul. Walaupun hijrah Makkah ke Madinah ni tuan-tuan, dia tak berlaku bulan Muharram, tidak. Dia berlaku bulan Rabiul Awal. Dan mengapa dibincangkan dalam bulan Muharram? Sebab dia berkaitan dengan takwim ataupun kalender kita. Itu tuan-tuan sekalian. Dan mengapa Muharram? Muharram bulan pertama, yakni bulan pertama selepas musim haji tuan-tuan, maka dipilih sebagai bulan pertama dalam kalender hijriah kita tuan-tuan. Kita tidak payah berbalah jadi macam budak-budak baru nak kata orang dah balah bid'ah tak bid'ah dah tuan-tuan. Kita bukan nak buat ibadah baru, tidak tuan-tuan. Tidak ada pun puasa sambut awal Muharram ke sembahyang sunat, tak ada. Cuma kita memperingati peristiwa hijrah tuan-tuan sekalian. Memanglah saya dah sebut banyak kali dah tuan-tuan, zaman Nabi memang tak buat sambutan dalam bentuk seremonial memperingati hijrah, tak buat zaman Nabi tuan-tuan. Dan mengapa buat? Dia ada jawapan dia, muslimin dan muslimat. Zaman Nabi tak buat sebab belum ada kalender. Bila ada kalender? Zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, yakni zaman Sayyidina Umar memerintah dan sekalian. Zaman Sayyidina Umar pahlawannya paling sahabat-sahabat hebat-hebat tuan-tuan. Sa'ad bin Abi Waqqah tawan Iraq, Amru al-As tawan Mesir, Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tawan Syria, Panglima Islam Khalid bin Al-Walid tawan Palestin. Dua buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla tumbang dalam perang Yarmouk, manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra juga penaung kepada agama Majusi, agama Mazda, agama sembah berhala, agama Zoroaster, tumbang perang Al-Qadisiyah. Nak mudahkan pentadbiran tuan-tuan sekalian, kerajaan Islam yang luar ni Sayyidina Umar tuan-tuan lantik gubernur-gubernur wilayah. Kalau kita zaman kita MB lah, ketua menteri tuan-tuan sekalian dah. Lantik Sa'ad gubernur di Iraq, Amru gubernur di Mesir, Abu Ubaidah gubernur di Syria. Begitulah sahabat-sahabat kader lain. Sahabat-sahabat terlibat dengan dunia politik, merintah tuan-tuan sekalian. Kita suka tak suka kena faham gitulah. Politik ni tuan-tuan ni sebahagian daripada komponen agama. Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih, menegakkan agama dan mentadbir dunia dengannya, sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kilah ke mana pun, Islam ni dia kena ada pemerintahan, kena ada pengkalan kuasa tuan-tuan. Kalau tidak, Quran kita nak tegak macam mana? Tak boleh lah. Jenuh kita baca, boleh baca masjid balasah surah, masjid ginilah tuan-tuan, tapi dari aplikasi model tak boleh buat tanpa ada pengkalan kuasa. Jadi sahabat ni ada masalah, bukan balas politik, ada satu isu tuan-tuan. Surat yang dihantar daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar daripada Madinah nak sampai ke wilayah Islam yang luas ni.
Luah tuan-tuan, Iraq luah, Syria luah, Malaysia luah tuan-tuan sekalian. Saya biasa macam kita pergi Syria, kita berjalan, bukan masa perang lah, masa perang cari penyakit tuan-tuan. Nah, masa dulu tuan-tuan sekalian. Tak. Masa-masa aman-aman. Dengan inilah kawan baik saya Haji Zul Hajan, pergi ke Nawar, pergi ke Bushra tuan-tuan sekalian, tengok tempat-tempat sejarah muslimin dan muslimat. Masa tu dah sempat kena Doktor Wahbah Zuhali tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah lah tuan-tuan sekalian. Naik ke Jabal Qasim, tengok menatap Dimash daripada langit, daripada atas pak tinggi tuan-tuan. Oh comel tuan-tuan, patutlah sebahagian besar sahabat disemadikan di Syria ni tuan-tuan. Tempat comel, airnya bersih, boleh minum air tuan-tuan sekalian. Sebab tu Israel dia serang Bukit Golan tahun 97 untuk dapat bekalan air bersih. Ni bumi ni bukan sebarangan, jadi doakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu Syria ni tuan-tuan. Syria ni kita rasa rindu, kata-kata minum air dia rasa rindu tuan-tuan sekalian. Wallahu alam tuan-tuan sekalian. Jadi muslimin dan muslimat sekalian. Jadi surat ni sampai, tengok-tengok tak tahu bila tarikh, bila hari bulan. Maka di atas persoalan tarikh hari bulan ni lah, maka akhirnya sahabat-sahabat mereka bermusyawarah di Madinah untuk menentukan takwim, kalender kepada kita umat Islam. Maka tuan-tuan ada banyak cadangan lah. Cadangan pertama kata bermula daripada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat ingat unsur at-tamayuz, perbezaan dalam tarbiyah Nabi. Zaman Nabi ajar sangat kita orang beriman biar berbeza dengan kafir tuan-tuan. Macam baru ni lah tuan-tuan, berawal lepas puasa 10 Muharram. Rugilah orang tak puasa tuan-tuan. Bagus juga kawan-kawan kita buat iftar jamaah ni, majlis berbuka puasa tuan-tuan. Bagus. Kita puasa 10 Muharram, Yahudi puasa juga 10 Muharram. Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qanuqah, Bani Taimat ni puasa 10 Muharram zaman Nabi. Sebab memperingati selamat dari Musa AS yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentera. Tuan-tuan sekalian, mereka puasa 10 Muharram. Dan kita kata Nabi juga berhak pada Musa. Ya, Rasul yang wajib diimani 25 orang tuan-tuan. Maka kita puasa 10 Muharram, tapi nak beza kita puasa dengan 9 Muharram. Kita tengok banyak lagi Nabi ajar tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat tak setuju cara pertama. Yang kedua, cadang bermula tahun kewafatan Nabi juga tak mencapai kata sepakat. Akhir Sayyidina Umar minta cadang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tokoh yang dicintai oleh Nabi kita tuan sekalian. Sepupu Nabi lah, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib, adik-beradik dengan Ummu Hani, adik-beradik dengan Ja'far bin Abu Talib. Anak Abu Talib puak saudara hak pelara Nabi tuan. Puak saudara hak pelara Nabi. Abu Talib ni tuan sekalian. Lepas tu anak angkat Nabi, Nabi gelar Abu Turab. Jadi Abu Turab ni gelaran kepada Nabi kepada Sayyidina Ali. Saya ingat dalam Malaysia ada berapa orang dah menggelarkan mereka sebagai Abu Turab. Ni ketua Syiah Kelantan, ketua Syiah di Kedah. Tak apa kena sebut lah tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan baru tuan-tuan ada maklum, oh ada tuan-tuan. Mau tak ada tuan-tuan sekalian. Dah makin kuat tuan-tuan sekalian dah. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Abu Turab ni nama Nabi gelar Sayyidina Ali. Dan juga Sayyidina Ali menantu Nabi tuan-tuan sekalian. Menantu kahwin Fatimah, lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain. Ni hak pok-pok tengok sehari dua ni. Dia tenggelam pasal isu, bincang pasal Hijratul Rasul, duk bincang pasal sambut air Karbala. Sebab manusia kan suka bincang benda pelik tuan sekalian. Dia jadi berita begitulah. Kalau anjing gigit manusia tak keluar berita. Kalau manusia gigit anjing jadi berita tuan-tuan. Tengok ni Torres, mati. Ada mati tuan-tuan. Torres jadi pendarahan banyak, bleeding, mati. Dia terkopak kulit kepala ni tuan-tuan. Dah mati, berapa orang mati tuan-tuan. Benda ni hak tak ada dalam sunnah, hak tak main daripada ajaran Nabi tuan-tuan sekalian. Saya tengok dia makin berat ni tuan-tuan ni. Tak tahulah kalau Syiah Malaysia dia pakai Torres juga tuan-tuan. Kita tolong Torres tak apa tuan-tuan. Dah nampak nak Torres sangat tu pun. Kalau Pakistan jangan tuan-tuan. Takut tuan-tuan, dia balah, dia main bom. Main bom tuan-tuan. Kalau semayang di Pakistan bulan Muharram ni, saya biasa ke Pakistan. Ngeri tuan-tuan, ngeri. Dalam beg tu kadang boleh bom. Dia ada macam kelompok macam Jaish Muhammad nama dia. Jaish Muhammad. Nama comel Jaish Muhammad, tentera Muhammad. Dia ni pokok jenis banyak kes mengebom lah tuan-tuan sekalian. Bom tempat Syiah. Syiah bom tempat Sunni bala. Di Iraq pun kena bom. Kadang hak masuk tengok tu Mossad Israel, perisikan Israel ni berjambang, pakai jubah macam orang Arab. Dia Yahudi tuan sekalian. Dia tolong beri api. Jadi batu api tuan-tuan. Macam tengok perang Ahzab lah. Yahudi Bani An-Nadir tak pelik tuan sekalian. Jadi balah. Di Lebanon pun balah tuan sekalian. Antara tengok
kelompok Syiah dengan Sunni, tuan-tuan sekalian. Jadi tengok sebelum Muharram bukan kaitan dengan Sayyidina Ali, tapi mereka commemorate Sayyidina Husain, anak Sayyidina Ali, tuan-tuan sekalian. Kisah 10 Muharram, hari Karbala. Saya pernah sebut cerita tuan-tuan, pernah sebut pada tuan-tuan sekalian. Jadi selepas berlaku kematian kepada Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 60 Hijrah, tuan-tuan. Muawiyah ni ada putera mahkota, siapa dia? Yazid, tuan-tuan sekalian. Dan mati Muawiyah, orang Kufah hantar surat tu ke Mekah tu supaya Sayyidina Husain cucu Nabi segera datang ke Kufah untuk dibai'ah, diangkat sebagai khalifah, tuan-tuan, bagi mengembali hak memerintah kepada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian. Sebab Sayyidina Ali mati dibunuh di Kufah pada 21 Ramadan tahun 40 Hijrah. Jadi anak dia ada Sayyidina Husain, tuan-tuan. Maka hantar surat Sayyidina Husain ni, tuan-tuan sekalian, orang tua lama di Mekah beri nasihatlah, otak-otak beri nasihat, jangan pergi lagi sebab suasana politik belum stabil. Yazid baru naik kuasa ni kemaruk, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan, orang politik ni jangan, dengan kuasa ni jangan. Tak ada power is weak, tak tahulah. Tuan-tuan, kita semua tak jadi YB lagi dah. Atau jadi YB payah nak cokoh gini ni, tuan-tuan ni. Jangan, dia ada satu ego dia, ada kelas tersendiri, tuan-tuan. Jangan ada kuasa, tuan-tuan sekalian. Jadi tak mudah muslimin dan muslimat. Jadi sebahagian kata kena pergi segera sebab urusan khalifah, membaik khalifah ni tidak ditangguhkan sebagaimana kes di mana, tuan-tuan, Sakifah Bani Sa'idah, di mana Nabi wafat, lepas tu sahabat berhimpun di Sakifah Bani Sa'idah nak bai'ah Sayyidina Abu Bakar. Yang jadi perbincangan antara berapa orang bincang dalam musyawarah tu nak lantik siapa, Sa'ad bin Ubadah ke Sayyidina Abu Bakar. Mana tak sempat Nabi disemadikan jenazah, urusan ni dahulukan, tuan-tuan sekalian. Jadi masing-masing belum pandangan lah. Akhirnya Sayyidina Husain bertolak dengan pengikut dia, tuan-tuan. Tak sempat sampai di Kufah, sampai di barat dari Kufah. Nama tempat ni Karbala. Karbala ni di Iraq lah sekarang. Sebab tu duk dalam berita duk tayang, nampak manusia begitu ramai tu, itu di Kufah, tuan-tuan. Di Kufah, di Karbala ramai sambutan, beribu-ribu lah. Saya tak tahu lah angka cecah juta ke tak, tapi ramai, ratus ribu mungkin, tuan-tuan, ramai dah. Kalau hak jenis hak memang berdarah sungguh ni Pakistan, daripada Syah Gulab dia hak jenis, tak tahu mungkin ada dengan apa unsur-unsur Hinduism, sebab belah subkontinen kan ada dulu Hindu, tuan-tuan. Macam kita jugalah, kita tak sambut di Pavali, tapi kalau raya penuh pelita keliling rumah. Ini contoh asimilasi budaya, dapat asimilasi. Jadi mungkin dia mahu berdarah tu, dia macam typhoism, tuan-tuan. Ada pernah kata macam typhoism, macam cocok kawadi, cocok berdarah. Jadi tengok Allah ni, budak-budak ni toreh kepala, tuan-tuan sekalian. Ni contoh muslim-muslimat nak beritahu dibunuhnya Sayyidina Husain, tuan-tuan sekalian. Sebab tu ada beberapa versi lah sebenarnya kat mana jenazah Sayyidina Husain sebenarnya, tuan-tuan. Kalau di Syria dia sambut dekat Sayyidah Zainab tu, tuan-tuan sekalian, tu sambut besar-besar kata kepala di Syria. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, ada masjid tu, Masjid Sayyidina Husain. Ni jagalah muslimin dan muslimat ni. Sebab tu zaman Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz, mereka cuba nak kembangkan Syiah, tapi Dr. Mursi dia halang, dia sekat. Sebab tu ada grup Syiah dia gabung dengan hak Puak Tamaruk, dia lawan pemerintahan Dr. Muhammad Mursi daripada Ikhwan Muslimin atau parti dia Hizbul Hurriyah wal Adalah, FJP, Freedom Justice Party, tuan-tuan sekalian. Jadi tak mudah juga mereka link antarabangsa. Malaysia pun dia link, dia rangkaian antarabangsa, tuan-tuan sekalian. Dari sudut fund, dari sudut dana dia ada muslim dan muslimat. Jadi satu lagi di mana, tuan-tuan? Di Iraq sendiri. Di Iraq, Mesir, lepas tu di Syria. Hak kata tubuh Sayyidina Husain disemadikan kepala tubuh Sayyidina Husain, tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan sekalian, itu hari-hari Karbala ini sambut baik. Pada Sayyidina Ali tadi, tuan-tuan, dia yang cadang supaya takwim kita, kalender kita bermula tahun berlakunya hijrah Mekah ke Madinah. Dan sahabat-sahabat setuju, tuan-tuan sekalian. Inilah sejarah bila kita mula ada takwim, ada kalender, tuan-tuan sekalian. Maknanya tunggu 12 tahun lepas berlaku peristiwa baru ada takwim, ada kalender, tuan-tuan. Maka tuan-tuan jangan pelik lah kalau kita tengok dari sirah ni, kalau buat tarikh biasa ada berbeza pandangan. Sebab nak gustan balik cari tarikh. Bulan mungkin tak beza, tuan-tuan. Tak bala mana bulan. Contohnya tarikh kelahiran Nabi. Kita sambut tu 12. Pandangan lain kata 9. Tengok sebagai contoh. Begitu tarikh peristiwa perang, peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Nabi tolak keluar, sahabat-sahabat tolak daripada Madinah ke Mekah. Nak peristiwa Haji Wida 25 Zulkaidah, dia nak gustan balik lah, tuan-tuan, nak catat. Bukan mudah. Bukan semua orang ada keupayaan mencatat dan juga
tahu kelebihan mencatat tuan sekalian. Kita Melayu baru yang tradisi mencatat tuan-tuan. Rekod-rekod ni baru bab tarikh tuan sekalian. Ayah kita mungkin, tapi sebelum tok kita tu, moyang kita tengok tanya, Tok Nyang beranak bila? Lahir bila? Dia kata, dia kata setahun lepas buah merah dia kata. Jenuh cari tuan setahun lepas buah merah. Tengok rekod British, baru tahu British ni, R.O. Winstead semua tuan sekalian, Sir Clementi Smith tuan sekalian, mereka ni pentadbir yang catat tarikh 26 tahun 1926 buah merah tuan-tuan. Siap ada gambar lagi. Dah gambar banjir Kelantan tenggelam, bandar Terengganu macam mana, Kemaman macam mana, buah merah tuan sekalian. Jadi kita orang dulu tak kalau beranak-beranak tanam kelapa depan rumah. Tanam kelapa tuan-tuan. Tak mencatat, tapi tu bayangkanlah hak berlaku dalam sejarah Islam muslimin dan muslimat sekalian. Sebab tadi kalender atau takwim 17 tahun selepas berlaku hijrah baru kita ada kalender baik. Jadi itulah masa mengapa kita sambut hijrah Rasul dalam bulan Muharram itu sebenarnya tuan-tuan. Kerana kalender kita tak ibadah lah muslimin dan muslimat sekalian. Bid'ah kata bid'ah. Kita buat ni bukan buat ibadah baru, tapi commemorate, memperingati tuan-tuan sekalian. Boleh tak buat, tak ada dosa langsung. Tak berdosa tuan-tuan tak buat, tapi kesan lah. Apa dia kesan dia tuan-tuan? Anak-anak muda, jangan kata anak muda, anak tua pun tuan-tuan, dia akan makin jauh daripada kenal sirah Nabi tuan-tuan sekalian. Tak kenal budak-budak tuan-tuan, tengok hari ni ya Allah tuan-tuan, tak erti baca Quran, tak erti bersyahadah, tak erti baca Fatihah. Hak benda yang sangat asas tuan-tuan sekalian. Kalau 10-15 tahun lepas tuan-tuan, kita nak kacau tak erti kunut, tak erti baca tasyahud. Ni hak 2015 tu tengok cek dengan berapa orang motivator tuan sekalian, hak kerja masuk kem-kem remaja tuan sekalian. Dah keadaan sangat tinggi, tak boleh mengucap, tidak boleh baca Al-Fatihah, mantak sembahyanglah tuan-tuan. Saya rasa generasi Android ni semakin lalai. Gadget yang anak kita pegang tu dia melalaikan anak kita sampai mereka dah tak peduli tuan sekalian. Tadi saya katakan dengan rumah saya. Saya nak cerita malu tuan-tuan. Dia kata ni dia kak hak usrah ni kata ni. Hak tenaga-tenaga kader-kader aktivis dakwah ni. Dia kata dia terkejut sangat, dia baca Quran gagap. Kata biar betul ni kata. Betul dia kata. Ni cerita sungguh dia kira berapa orang dia kata baca dengan fasih dia kata. Kata biar betul. Betul lah dia kata. Jadi tuan-tuan saya mikir balik kata letih kita macam ni tuan-tuan ni. Dah kalau hak yang krim among the cream lah kita kata. Hak terlibat dah di medan amat Islami, terlibat kerja dakwah ni pun baca Quran tergagak-gagak. Kita nak pegang orang pakai sisi dekat Suria tu, suruh baca Quran, saya rasa beratlah muslimin dan muslimat. Sebab kita ada kegagalan daripada sistem peringkat Islam kita di peringkat sekolah tuan-tuan sekalian. Lama dah sebenarnya, tapi kita tak tahu cari macam mana kita nak pulihkan muslimin dan muslimat. Sebab orang dah anggap tak penting. Pendidikan Islam tak penting tuan-tuan sekalian. Anak-anak kita lah tuan-tuan lah. Lalu anak-anak kita kena jujur tuan-tuan ni lepas dah UPSR. Start bulan 6 lagi, 6, 7, 8. Nak tunggu bulan 9 UPSR. Kelah hak ustazah ni semua cikgu sains matematik akan ambil, cikgu BM. Sebab apa? Nak buat kelas tambahan. Dia akan ambil kelas agama. Betul tuan-tuan. Sebab dah ditanah, dah mindset dah daripada guru besar sampai tukar kebun. Tak penting subjek agama. Betul tuan-tuan sekalian. Cuba tanya cikgu sekolah, mengapa perlu dirampas masa belajar agama? Dia sebenarnya 120 minit seminggu dah hilang. Atau boleh beri seminggu satu masa ya. Hak dia tu pergi pada math science, buat past year question, buat apa, latih to be, buat skor A tuan-tuan sekalian. Sebab apa nak kejar A semua subjek UPSR, tapi agama tak pandang penting. Dan kita dapat tuai kesan pada hari ni. Jangan tuan-tuan. Ni cuti sekolah tengok ni, kalau camp motivasi 120 orang, berapa peratus tak boleh mengucap, berapa peratus tak boleh baca Al-Quran tuan-tuan sekalian. Kena concern ya tuan-tuan. Zaman dulu tahun 70-an memang ada masalah dah. Memang saya dah baca kertas kerja tuan-tuan masalah. Zaman apa? Zaman Hok Khair Johari. Saya kena sebut nama lah. Sebut nama menteri. Saya sebut kesalahan dia tuan-tuan. Apa dia tuan sekalian? Zaman tu abang-abang hok duk ambil MCE, hok sekolah-sekolah konvensional, sekolah-sekolah harian sebagai premier school tuan-tuan sekalian, mereka boleh pilih subjek agama dengan subjek lukisan. Pada setahun tu berapa peratus hok tak ambil subjek agama. Kalau mari menadah balik macam tuan-tuan, alhamdulillah lah. Ustaz hebat-hebat mereka sini buka kitab Sabilal Muhtadin, kitab Iqna', Musalli Matla'i Badrin, Fatubari, bukan Fatubari KCC tu. Dalam sini nama kitab Misbahul Munir, nama kitab juga tuan-tuan. Dah.
Tapi hak tak mengajar akhir jadi jahil tuan-tuan. Tunggu tangguh nak mengajar akhir mati tuan-tuan. Kena jantung umur awal 50 tak sempat pencen, tak mengaji. Kita pergi ziarah jenazah, anak pun tak erti mengaji. Tuan-tuan pergilah ziarah jenazah ni tuan-tuan. Apa yang buat yang bohong tuan-tuan sekalian? Apa yang buat wujud jenazah? Cuba tuan-tuan beritahu sekarang. Zaman dulu pegang juga buku Yasin baca, sekarang dia pegang gadget update status. Menzari kematian. Jiran, nama sekian-sekian. Akhir Quran ni makin memang dilupakan sungguh tuan-tuan sekalian. Quran makin dilupakan pada hari ini. Maka kita ada pilihan. Tuan-tuan, kita kena gerakkan balik kesedaran supaya umat kita ni reti belajar Al-Quran tuan-tuan sekalian. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu bagi siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya tengah hari dapatlah satu maklumat Allah. Kalau macam tu ya Allah kena buat sesuatu tuan-tuan sekalian dah. Kalau hak kakak joboh tu labu baca gagak tajuk tunggal langgang nak arak hak nu. Hak apa ni? Hak trendy ni tuan-tuan sekalian. Letihlah muslim-muslimat. Hak tak reti baca Quran. Hak kerah lidah tuan-tuan. Ni kerah lidah. Allah muslimin dan muslimat. Jadi baik, kembali pada kisah tadi tuan-tuan, jadi tak payah balas tuan-tuan sekalian. Kita buat untuk apa? Nak buat kesedaran biar rasa sayang, kasih, cinta pada Nabi ni timbul tuan-tuan sekalian. Untuk anak-anak ada satu tengok hadis Nabi kata apa? Tuan-tuan, adibu auladakum hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil Quran. Ajalah anak kamu cintai Nabi kamu. Cintai Nabi kamu. Tak kenal maka tak cinta. Nak suruh cinta kita kena kenal ni. Buat syarahan, buat kuliah, buat tulisan tuan-tuan tentang Nabi. Cintai ahli keluarga Nabi kamu. Betul tuan-tuan sekalian. Sayyidina Husain ni cucu Nabi, tapi tuan tak perlu nak sambut siapa berdarah-darah kepala, tak perlu muslim tahu, dan kita tahu sejarah dia pun rasa cukup dan muslimin dan muslimat. Jadi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tuan-tuan. Hari ni kata 5 tak boleh baca Fatihah ni ramai. 7 ayat saja. Tuan-tuan balik rumah nanti pegang anak letak depan sekali tuan-tuan. Cuba buat malam ni. Buat selalu tuan-tuan duduk depan, alung baca Fatihah. Alung baca kunut. Alung baca tasyahud. Cuba buat. Alung okey, cuba nak dengar alung azan. Iqamah macam mana? Cuba tuan-tuan tukar tasmih anak-anak pada malam ini. Cuba tuan-tuan sekalian. Jangan buat alasan kita sibuk, jangan tuan-tuan akhirat kita kena jawab muslimin dan muslimat. Saya betul sibuk tuan-tuan. Jadual saya tuan-tuan tak sempat nak ikut, tapi saya hantar anak ke sekolah agama. Sekolah agama duduk asrama di Mahadar Quran. Tuan-tuan sekalian, mana kita tengok dia ada usrah, dia boleh semayang, dia buat ibadat, dia reti benda-benda agama. Paling kurang kita usaha yang terbaik untuk anak-anak. Tapi anak-anak tuan duduk sekolah dia sekolah harian, di sekolah-sekolah premier sekitar KL, tuan-tuan tasmik malam ni. Saya cerita dah tuan-tuan dah, mana kita ni leaders by example. Kepimpinan melalui keteladanan. Mana nak suruh anak rajin baca Quran, kita kena rajin baca Quran. Nak suruh anak tuan-tuan rajin masjid, bawa anak ke masjid tuan-tuan sekalian. Jangan biar depan TV, jangan biar depan gadget tuan-tuan sekalian. Buat kisah tengok anak bawa balik buku report tahunan. Tengok merah subjek agama, dia mengepek, dia belebel tuan-tuan. Dia kata mu ni Melayu saja. Subjek agama pun tak pah. Rodak dia tuan-tuan. Anak dia pun terbang dah ke lemah ayah dia. Anak pun buat keluar buku teks. Kata 4, suruh ambil air dia baca ni. Hak hafazan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Rekah 5 ayat. Suruh pok dia, abah dia baca. Dia tengok tak boleh baca tuan-tuan. Anak dia ambil balik buku, jalan masuk bilik sambil menyanyi. Kita serupa. Kita serupa. Kena headwind sebiji tuan-tuan. Dah. Jadi jangan begitu. Jadi tuan-tuan, kita pakat baikilah. Berat ni tuan-tuan. Kalau nak beritahu tuan memang berat tak reti baca Quran. 7 ayat baca Fatihah tak boleh budak-budak ni. Saya tak tahulah mak ayah beri makan benda tuan-tuan. Dak. Nak kata beri makan dedak, makan nasi tuan-tuan sekalian. Mungkin zakat juga kena tengok zakat tuan-tuan. Zakat mungkin problem. Tuan-tuan dak lah. Petronas saya rasa saya ada sebut semua hak paling terbaik Kuala Zuhur Stah. Hak paling kelas dan Malaysia ni KLCC Petronas. Sebab duit tuan-tuan ni lah duk bina. Saya tak beratus mungkin berpuluh-puluh. Pusat-pusat mengajar seluruh negara tuan-tuan. Start daripada Perlis ni. Matinya, Perak, Kiam ni. Tengok semua hasil duit daripada orang Petronas. Ni tanah beli tak apa. Minggu lepas besok tuan-tuan. Berapa ratus ribu? 300,000 beli tanah 5 ekar buat komplek. Sebahagian duit tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah tuan sekalian. Jadi rekod tuan-tuan rekod baik. Tapi hak di luar sana tuan-tuan. Tak peduli pada agama, tak peduli pada anak tentang pendidikan Islam tuan sekalian.
Baik, cukup tak tu saya nak paling balik pasal hijrah Nabi tuan-tuan. Kita gustang balik kisah hijrah Nabi. Bila tengok tuan-tuan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah dalam kuliah lepas saya sebut ni bulan haji. Haji ni tuan-tuan dia bukan hak zaman hak Islamnya, hak haji secara jahiliah. Jahalatun. Bodoh jahil tuan-tuan sekalian. Bila haji tuan-tuan? Bulan Zulhijjah. Sebab kau ni Qasim Ahmad, sebut nama lah Qasim Ahmad. Dia bercadang, dia kata patut haji dalam 4 bulan haram. Kita boleh buat berperingkat-peringkat baru, tak sesak Mekah dia kata. Ada juga orang mikir begini tuan-tuan, ya Allah. Agama bukan boleh kita fikir rasional akal, bukan. Dia haji ibadah yang perlukan tempatnya dan juga masa tuan-tuan sekalian. Bila kita nak mabit tuan-tuan, bila kita di Muzdalifah, bila kita di Mina, bila kita di wukuf, dia ada masa dia tuan-tuan sekalian. Ni masalah tuan-tuan. Itu okey lagi hak bercadangan tu. Teruk dah, memang teruk dah tuan-tuan. Main boleh pilih antara 4 bulan haram ni, memang teruk tak pakai lah. Dulu ayah sak besuk tu tuan-tuan, dulu ada replika Kaabah di besuk tuan-tuan. Pergi Mekah dia tak pergi buat haji, tak pergi Mekah, buat di Ulu Besuk batu 13 tuan-tuan. Bayar kepada Iping 1,200 jadi haji tuan-tuan sekalian. Lepas tu dia report tu Rajab pun sodok tempat penempatan perkampungan Kerajaan Langit batu 13 tuan-tuan sekalian. Ada replika Kaabah. Siap buat haji kat situ punya sesak tuan-tuan sekalian. Dah haji cara jahiliah dengan tawaf telanjang, sembelih binatang, darah lumur pada dinding Kaabah tuan-tuan sekalian. Dan Nabi SAW melihat ni peluang dakwah. Nabi ini peluang dakwah tuan-tuan sekalian. Nabi mana dakwah ni kita nak sampaikan kepada manusia, bukan pada tembok, bukan pada tiang, pada manusia tuan-tuan sekalian. Sebab musim haji ni 360 kabilah Arab akan datang ke Mekah. Bukan semualah mana kenapa mereka datang ke Mekah. 360. Jumlah ni ditandai dengan tuan-tuan banyaknya patung-patung berhala besar di Kaabah tu. 360 puak tuan-tuan, Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Thaqif. Kira 360 tuan-tuan sekalian. Musim haji main Mekah lah. Cuma Mekah ni sebab mereka dah jaga di keempat-empat penjuru masuk ke Mekah, dan beritahu siap-siap jangan dekat lelaki Muhammad, lelaki jubah putih, gila, penyair tuan-tuan sekalian. Nabi pun dakwah ajak pada Banu Syaiban, ajak Banu Syaiban ni kepada Islam. Banu Syaiban dia tolak tuan-tuan sekalian. Lepas tu Nabi, mengapa Banu Syaiban tolak? Dia tidak mau bertembung dengan Arab yang lain. Tak nak lawan arus perdana tuan-tuan sekalian. Nabi tawakal Islam kepada Banu Amir. Banu Amir pun sama tuan, tak nak beriman. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi SAW fokus kepada dakwah Nabi kepada orang-orang daripada Yathrib atau Taibah. Taibah itu nama lama Madinah lah. Yathrib tuan-tuan, nama Madinah Al-Munawwarah Nabi beri bandar yang bercahaya. Tuan sekalian, tuan-tuan pergi Madinah je, Funduk Hotel Taibah. Taibah tu nama lama Madinah. Budak sekarang tak kenal sebab apa? Ni Port Well. Wallace Petang. Jasatan, tuan-tuan, Jasatan Kota Kinabalu tuan-tuan sekalian. Nama lama. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi bijak. Sebab tu dalam dakwah ni tuan-tuan, kita tuan-tuan kena berstrategi. Ni kawan-kawan buat dakwah seronok tuan-tuan, masuk kampung orang asli. Orang asli macam mana tuan-tuan? Orang asli ni tuan-tuan kena pegang tok batin cukup-cukup. Pegang tok batin, saya ingat banyak masalah akan selesai. Tok batin ni kuat pengaruh tuan-tuan. Tok batin ni dia kepala. Dah pergi rumah dia, tengoklah tuan-tuan, dia suka apa. Kita boleh makan lebih banyak sikit. Pergi rumah dia tuan sekalian. Minta tolong dihimpunkan anak buah dia. Kita beritahulah nak buat smart learning untuk anak-anak dia. Suka dia tuan-tuan, dia suka tuan-tuan. Sebelah tu cium, sebelah tu apa Royal Bloom tu tuan-tuan, dia suka tuan sekalian. Ni cara dia muslimin dan muslimat. Orang asli kalau buat program kita kena sediakan hamper, ada makanan. Dia seronok tuan sekalian. Dia seronok muslimin dan muslimat sekalian. Kita kadang-kadang tahu sebab tu ada orang yang akan beri taklimat. Apa do and apa boleh tak boleh tuan-tuan. Ada apa tabu dia pantang larang. Kita sedap makan daging tapi mereka tak makan daging. Pasal apa? Takut anak sawan dia kata. Begitu pula. Orang asli tuan-tuan sekalian. Dia begitu pendekatan dakwah muslimin dan muslimat. Dakwah pada orang Cina majlis-majlis. Dia tak suka pakai baju hitam. Kita siap pakai baju hitam tuan-tuan. Jubah hitam lagi memang jam tuan-tuan. Ingat kumpulan rock Metallica ke apa. Dia tak boleh. Dia suka warna merah tuan-tuan. Ini pendekatan dalam berdakwah. Nabi fokus kepada orang Yathrib sebab Yathrib biasa
dengar daripada mulut Yahudi Bani An-Nadir, Bani Qurazah, Bani Qainuqa, Bani Taimat tentang Rasul akhir zaman yang disebut dalam kitab Taurat. Dan sebenarnya kitab Injil sebut nama sama Ahmad. Ahmad atau Muhammad adalah orang sama, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pangkat nama Melayu ni Muhammad. Bani Jawi kita ni dah. Bani Melayu kita tuan-tuan dah. Muhammad Hilmi, Muhammad Ridwan, Muhammad Hussein. Dia orang sebelah Syam, dia suka pangkat nama dengan Ahmad. Tak tokoh-tokoh macam Ahmad Yasin, Ahmad Ismail Yasin, Ahmad An-Najjar, Ahmad Said Hawa, Dr. Ahmad Said Hawa, Syekh Said Hawa tuan dia Ahmad. Kadang anak dia Ahmad dia, Ahmad tuan sekalian. Orang nama sambung Nabi lah tuan sekalian. Dan mereka sebenarnya yang ke Rasul akhir zaman kalangan Bani Israel. Sebab tu akhirnya Yahudi dia lawan Nabi, lawan sungguh tuan-tuan. Sebab tengok Nabi kita Bani Ismail, keturunan Nabi Allah Ismail AS, keturunan Nabi Allah Ibrahim AS tuan sekalian. Jadi Nabi cerita kepada Auda Khazah tentang nubuah kerasulan, tentang Islam. Mereka dah tally maklumat tuan-tuan. Dia senang kerja Nabi tuan sekalian. Ya akhir berjanji bertemu lagi. Dan bulan Zulhijjah tahun ke-12 kerasulan berlakulah Bai'atul Aqabah. Bai'ah bukan istilah Aqabah, nama tempat. Tempat ni popular, tempat tuan-tuan melontar. Sekarang bertingkat dah tuan-tuan. Hak bani Allah berlaku rempuhan muslimin dan muslimat sekalian. Allahu akbar tuan sekalian. Kita tak selesa tengok apa-apa tragedi yang berlaku di muka ni, rasa macam tak selesa tuan-tuan, tak selesa tuan-tuan sekalian tengok. Tengok ramai-ramai pula di muka pula tahun lepas ada dah tuan-tuan. Ada ramai berimpun daripada Iran, daripada Iraq tuan sekalian, ramai sangat. Dia mari semangat lain pula, nak tepuk apa labbaik, labbaik, labbaik ya Husain, labbaik, labbaik ya Husain. Kita labbaik Allah tuan sekalian. Kita mari main kerana Allah. Kami datang oleh Allah. Kami datang Husain. Tak kena mengena Sayyidina Husain dengan ibadah haji. Sebab tu kena mengaji, kena belajar tuan-tuan. Jangan duk main ikut-ikut, jangan tuan sekalian. Dak. Saya duk rasa tengok perkembangan sebelah kita dekat dah kita tuan-tuan. Dia buka TV Imam Ali. Kita bukan musuh Imam Ali dah. Sayyidina Ali ni Nabi sayang tahu. TV Imam Ali propagate tentang Syiah. Indonesia jagalah tuan-tuan. Dia Jokowi kena bayar, dia reciprocal, timbal balas. Sebab sebelum pemilu pilihan raya tuan-tuan sekalian, semua Syiah punya yayasan NGO sokong dia. Sokong dia tuan-tuan sekalian. Masuk Syiah Malaysia pun sokong duk ratik Jokowi tuan-tuan. Jokowi tuan-tuan sekalian. Naik Jokowi. Orang sosial demokrat ni tuan sekalian tengok dibuka. Beri kerja buat channel Imam Ali tuan-tuan sekalian. Jaga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kalau Indonesia tengok tuan-tuan sekalian. Sambut Karbala pun dah hebat dah. Cuma tak tunggu torih kepala lagi tuan sekalian. Tapi dah sambut. Nasyid pun nasyid bahasa Melayu, bahasa Indonesia dah sekarang tuan sekalian. Lepas tengok, tuan-tuan pergi ke Jakarta, pergi ke Bogor, naik atas tu Puncak, atas tu Bandung. Tengok di sepanjang perjalanan. Banner nampak banner. Kahwin kontrak disediakan. Kahwin muta'ah atau kahwin kontrak ni tuan-tuan. Wali disediakan. Jaga tuan-tuan. Jangan kita negara gelenyah lagi. Rasa muta'ah seminggu, jangan. Bulan Muharram ni sejarah tuan Nabi telah Muharram bulan Muharram ni. Muharram tahun 7 Hijrah. Haram tuan sekalian. Pergi muta'ah di Indonesia. Ada kampung tu, sekampung memang jadi macam bisnes, perniagaan. Kahwin kontrak. Orang tu dia nikahkan anak-anak. Nikah seminggu bayar 15 juta rupiah, bayar 20 juta rupiah. Orang Arab suka tu, Arab yang jahil. Dia rasa zina, dia orang terpacu buat sangat, dia pergi muta'ah tuan-tuan. Tuan-tuan, dosa. Sama, tak ada beza tuan-tuan sekalian. Dia kata wali disediakan, nikah kat kedai-kedai tepi jalan tu. Tuan-tuan tahu tak wali dia, ayah dia. Dia bercerai baru lepas tu, dah habis tak habis. Jadi jangan cari pasal tuan-tuan. Jadi ni tengok berkembang dengan pesat sampai jadi isu negara. Saya pernah baca kenyataan Yusuf Kala yang beberapa tahun lepas. Ditanya apa masalahnya jika rakyat mampu dapatkan rumah. Dia sekali muta'ah tuan sampai 20 juta bayar, 20 juta rupiah tuan-tuan. Boleh buat sebuah rumah dah. Nak beritahu tuan-tuan, orang Arab dia ada duit, dia pergi muta'ah tuan sekalian. Melayu pun ada juga. Ada Melayu ada tuan sekalian muta'ah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, Nabi apabila Nabi terang tu berlakulah Bai'atul Aqabah yang pertama tu. 12 orang ni semua lelaki. Dan Nabi hantar balik sebelum Madinah dengan tenaga naqib, nuqaba. Nabi hantar siapa? Pertama sifat ahli Al-Quran, mereka ni ahli Al-Quran. Nabi pilih seorang tu buta, nama dia Abdullah bin Maktum. Kalau kita baca Al-Quran, ada surah berkaitan dia.
Kisah dia abasa wa tawalla. Kisah dia tuan. Nabi sangat hormat kepada Abdullah selepas turun surah Abasa ni tuan-tuan. Nabi sangat hormat kepada dia. Dan orang Arab ni memang tuan-tuan, di sebelah Syam, sebelah Mesir semua tu, Syria semua tu, ramai orang alim ni buta. Bukan terlalu ramai, tapi ada orang alim yang buta tuan sekalian. Jadi tokoh, contoh macam Dr. Omar Abdul Rahman. Hebat tak hebat tuan-tuan, doktorat bidang Islam, kena penjara zaman Hosni Mubarak. Penjara di Amerika Syarikat pun kena tuan-tuan. Orang alim kena penjara zaman Anwar Sadat. Siapa dia tuan-tuan? Syekh Abdul Hamid Kish. Fenomena memang. Kalau tempat kita sekarang Ustaz Azhar Idrus lah. Dia ni punya kalau Jumaat pukul 12 di Mesir tuan-tuan, masjid dia pergi tuan-tuan. Ada pembantu dia buat tuan-tuan. Pukul 8 pagi penuh orang. Zaman dulu bukan ada boleh pasang YouTube apa, tak ada. Jadi orang tak live. Masa 80-an. Keset dia jual di sekitar Masjid Haram Mekah tu. Masjid Nabawi. Punya fenomena. Dia sebut tuan-tuan, dia kalau khutbah ni, orang celik menangis tuan-tuan. Orang menangis tuan-tuan. Merah mata-mata menangis. Kita merah mata juga. Merah mata tidur. Tak tidur macam mana tajuk khutbah. Makanlah buah-buahan tempatan. Berat nana tuan-tuan. Eloklah balik keluar masjid ada pisang, makan pisang dulu. Allahu akbar. Hebatlah tuan-tuan. Orang-orang alim buta tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian. Siapa lagi? Mus'ab bin Umair yang digelar sebagai Mukri Al-Madinah. Apa Nuqabah ni buat di Madinah tuan-tuan? Buat markas ilmu. Tuan-tuan. Nama dia Baitul Qura. Tuan sekalian. Saya ingat Ustaz Zulkifli Ismail Melaka tu dia buat pondok Baitul Qura, diinspire inilah nama Baitul Qura ni tuan-tuan. Bagus juga, tak ada Malaysia ada nama Baitul Qura. Kita ni bayangkan kalau tahfiz An-Nur, madrasah An-Nur, nama sama bayang Ar-Rahman. Dia jarang letak Baitul Qura tuan sekalian. Jadi di sini dia ajar Al-Quran, dia ajar Islam kepada orang Madinah. Sebab tu Musa digelar Mukri Al-Madinah, pembaca Madinah. Ini gelaran dia tuan-tuan sekalian. Selepas tahun proses pendakwahan, jihad ta'lim, jihad pendidikan ini berlangsung tuan, cuba lihat. Bulan Zulhijjah tahun ke-13 kerasulan. Makna tahun terakhir Nabi duduk Mekah tuan-tuan. Marilah 73 orang muslimin dan 2 orang muslimat termasuk Ummu Nusaybah binti Ka'ab. Tuan-tuan sekalian. Ummu Nusaybah binti Ka'ab, di mana tuan-tuan bai'ah ini Nabi tak sentuh tangan muslimat tadi, tak sentuh. Kita ni comel dah. Tuan-tuan mutadayin. Orang baik-baik, orang berjuruh, orang beragama. Kita kena tunjuk contoh dalam keluarga besar kita. Contoh raya tuan-tuan. Sepupu sepapak tak salam lah tuan-tuan. Lepas tu bagus juga letak kuih atas kepala tuan-tuan. Dan orang nak salam dia agak. Tak wani salam kita. Bagus juga tuan-tuan. Tak apa kalau dia orang tangan tak tepi. Letak tangan ini. Dia tak ada. Dia faham. Okey. Dia boleh terima tuan-tuan. Termasuk non-Muslim. Jaga tuan-tuan. Kadang anak sepupu tu balik dah. Baru salam cium tangan lagi. Allah tuan-tuan. Tak. Jadi muslimin dan muslimat Nabi tak salam. Dan bai'ah ini bocor kepada kafir Mekah. Maka mereka buat mesyuarat tergempar di Darun Nadwah tuan-tuan, yang biasa dah tuan-tuan dengar kisah ni. Di mana muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mereka melakukan konspirasi dan Allah bongkarkan konspirasi jahat mereka hingga berlakulah inilah turning point kepada hijrah Mekah ke Madinah. Tuan-tuan baca suratul Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan ini untuk menahan kamu, memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah, dan mereka melakukan perancangan dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Sadaqallahul azim, suratul Anfal ayat 30. Maka berlakulah operasi hijrah Mekah ke Madinah. Siapa yang tamu hijrah tuan-tuan? Kalau kita buat revisi balik ni ramai fail tuan-tuan. Buat ulang kaji balik. Siapa yang tamu tuan-tuan? Abu Salamah. Siapa paling akhir? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada tugasan, ada assignment Nabi pada Sayyidina Ali. Pulangkan balik barang-barang berharga yang orang Mekah simpan rumah Nabi. Inilah Muhammad Al-Amin. Hati kecil orang Mekah tak dapat menipu tuan-tuan. Hati kecil tak boleh tipu walaupun mereka tak beriman. Nabi ni orang amanah, orang jujur, baik, juruh tuan-tuan. Muhammad Al-Amin. Hinggalah Darun Nadwah penuh mesyuarat. Cadangan Umar bin Syam, yakni Abul Hakam, tukar Muhammad Al-Amin kepada Muhammad
Al-Kazab, Muhammad pembohong pendusta. Tetap tak gamuk nak panggil Muhammad Al-Kazab, dipanggil juga Muhammad Al-Amin. Simpan barang-barang kat rumah tuan-tuan. Macam petik selamatan umur Nabi, pakat simpan umur Nabi, selamat umur Nabi tuan-tuan. Allahu Akbar. Akhirnya Abul Hakam balik, dia gelar Abu Jahal, bapa bodoh pula tuan-tuan. Kita cuba panggil kawan Abu Jahal, taubat tumbuk tuan-tuan. Mana buruk sangat gelaran. Jadi muslimin dan muslimat, dia untuk sambungan selepas tu kita sambung bulan depan pula lah muslimin dan muslimat sekalian. InsyaAllah banyak kita dengar sirah Nabi. Paling kurang tuan-tuan, biar kasih sayang cinta pada baginda. Lepas tu kita nak galang, nak sambung tugasan baginda tuan-tuan. Ambil peluang lah tuan-tuan, suruh kita aktif banyak program-program dakwah, kita ikut sama tuan-tuan. Ni Sabah Sarawak ni satu tim Sarawak tuan-tuan sekalian yang Muslim Care ni. Bulan lepas ni beberapa minggu ni ya Ustaz Misbah Munir PDS, antara sekutu kita yang paling banyak buat kerja ni PDS, Pusat Dakwah Serantau, pusat di Sungai Merak Bangi tuan-tuan. Sekali masuk 30 orang, 33 orang boleh Islam. Masuk betul. Ke baru umur panjang tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Masuk betul tuan-tuan. Boleh join tuan? Boleh, tak ada masalah. Sekali Muslim Care dengan Pusat Dakwah Serantau tuan-tuan. Jadi hari ni kita buat wakaf buku untuk dia lah. Saya janji Ustaz Misbah nak hantar buku atau wakaf, biar mereka bawa pergi program dakwah di Sabah, insya-Allah. Lepas tu terima kasih tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak. Tanah saya dah minggu lepas 300,000 tuan-tuan untuk kita buat kompleks pendidikan. Okey, bulan depan kita start tambah tanah dulu untuk tapak masjid. Sebab Januari tuan-tuan sekalian, insya-Allah akhir Januari kita mula dengan masjid dulu. Masjid sebiji daripada Matin yang Ustaz Yusani pilih tuan-tuan. Saya bisa boleh ambil yang Matin, yang Tuan-tuan Zahir Mati tu, ambil plan masjid dia lah. Tuan-tuan cantik jimat kos tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Jadi lepas masjid boleh start dengan belajar tahfiz, baru start pondok moden termasuk Muslim Care. Dia akan buat apa tuan-tuan? Pondok moden saudara kita mu'allaf untuk 30 pintu tuan-tuan. Jadi hak kita dakwah Sabah Sarawak ni mu'allaf ni tuan-tuan, kita boleh masuk di sini lah tuan-tuan sekalian. Mereka nak belajar sebab dia ada di IDIP Perkim, tapi IDIP dia ada sistem peperiksaan, ada yang tak capai piawaian, tak lulus tuan-tuan sekalian. Contoh macam pembantu saya tu, dia dulu Kristian, dia masuk Islam. Contoh dia belajar di IQ, dia ada sistem, ada dapat CJ, tak dapat CJ, lepas tak lepas tuan-tuan. Ni pondok-pondok kita buka kitab, dia ngaji kitab fardu ain tuan-tuan sekalian. Ini inisiatif Muslim Care kembali, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah terdepan kita melawatlah ke tapak tersebut, kita buat rombongan, insya-Allah tuan-tuan. Dan terima kasihlah atas sumbangan tuan-tuan untuk menjayakan kompleks pendidikan. Terima kasih, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.